Biku merupakan elemen penting dalam sebuah sulaman kerawang kerana ia berada di hujung fabrik ataupun busana anda. Jadi, di sini saya akan tunjukkan kepada anda 3 contoh biku yang paling asas, yang paling mudah yang perlu anda lakukan untuk anda sebagai seorang penyulam yang beginner. Jadi, jangan ke mana-mana. Tunggu bersama saya. Hai, jumpa lagi bersama saya, Syahidah Ramli. Kali ini saya nak tunjukkan kepada anda, nak berkongsi kepada anda sebagai seorang penyulam yang beginner. Tentunya anda ada hasrat untuk hasilkan biku-biku yang mudah. Jadi, kali ini saya tunjukkan kepada anda bagaimana seorang penyulam beginner menghasilkan biku-biku yang mudah. Okey. Mula-mula kita tusukkan jarum ke dalam fabrik. Naikkan benang di bawah fabrik naik ke atas. Untuk menghasilkan biku, anda perlu menggunakan teknik cincang. Tapi, mula-mula anda perlu lakukan teknik layangan sepanjang lukisan biku yang dihasilkan. Ini adalah bentuk biku es ataupun bentuk biku alur sungai yang paling asas. Sekiranya anda dapati benang menipis dan juga benang memutus, ini disebabkan oleh ketidakseimbangan bahagian atas benang dan juga pedal kaki. Masukkan semula jarum, tusukkan jarum dan mulakan kembali. Okey, kita gunting dahulu lebihan benang tadi. Tusuk kembali dan mulakan kembali pergerakan secara menegak dengan menggunakan teknik cincang. Okey, anda akan dapati ketebalannya adalah sama kerana ia mengikut alur sungai. Sebagai seorang penyulam yang beginner, sekiranya semasa anda hasilkan biku ini, anda dapati benang putus ataupun benang menipis, itu adalah perkara biasa. Jangan pula anda give up. Anda perlu teruskan latihan. Sebagai seorang beginner, anda perlu hasilkan sulaman ni, latihan ini secara santai, bukannya secara mendesak ataupun di mana keadaan anda stres. Jangan buat macam tu kerana ia akan mengganggu juga pergerakan sulaman anda. Hasilnya ataupun akibatnya, bila anda lakukan secara stres, benang akan putus sahaja kerana anda tidak dapat mengawal mesin ini dan juga pedal kaki. Tolakan yang dihasilkan sama ada menegak ataupun sekiranya anda selesa dengan pergerakan melintang, ia perlu dilakukan dengan lembut.
sekiranya anda lakukan dengan keadaan keras ataupun tergesa-gesa, benang akan putus. Ya, sebagai seorang penyulam yang beginner, inilah hasil biku alur sungai yang akan anda lakukan. Okey, dah hasilkan biku yang paling asas iaitu biku es ataupun alur sungai. Kita hasilkan pula biku yang kedua. Tusuk jarum ke dalam fabrik. Lakukan pergerakan dengan teknik layangan. Ini dia hasil teknik layangan. Jadi, kita hasilkan pula dengan pergerakan lompatan yang kecil-kecil ini dengan menggunakan teknik cincang. Okey, sekiranya benang anda putus atau menipis, anda ganti semula. Lakukan tolakan dengan lembut dan anda guntingkan lebihan benang dan teruskan lagi. Sekiranya anda dapati masih lagi benang menipis, anda perlu gantikan benang tersebut, gunting, masukkan semula benang dan teruskan sulaman ataupun teruskan ayakan anda tu. Ya, inilah hasilnya bagi seorang penyulam yang beginner. Menghasilkan biku bulan sabit yang kecil-kecil menjadi lengkungan lompatan yang besar. Okey, ini biku yang kedua. Okey, kita hasilkan pula biku yang ketiga. Okey, tusuk jarum ke bawah fabrik dan lakukan teknik layangan. Tusuk semula jarum, gunting lebihan benang, kemudian kita hasilkan teknik cincang tapi dengan ketebalan yang kecil. Sekiranya benang putus, anda gunting dan sambungkan kembali. Gunting lebihan benang dan anda ayak pula di bahagian lompatan yang kecil. Dengan menggunakan teknik layangan, kita hasilkan dahulu bingkai luar supaya bila kita nak mulakan dengan teknik cincang, ia lebih mudah.
Kemudian kita teruskan dengan menggunakan teknik cincang. Sama ada anda nak pusingkan untuk keselesaan ataupun nak teruskan dengan pergerakan anda daripada kanan tadi ke kiri, terpulang kepada anda. Janji semasa anda ayak, semasa anda menyulam, anda selesa. Anda ayak dengan lembut supaya mata dapat memerhatikan pergerakan benang yang disulam. Anda tolak lagi dengan lembut dan cuba rapatkan. Sekiranya benang anda menipis ataupun putus, itu perkara biasa bagi seorang penyulam yang beginner. Benang akan putus kerana keseimbangan antara benang di bahagian atas dan juga pedal kaki tidak seimbang. Sekiranya anda hasilkan tolakan yang terkeluar daripada garisan yang anda layangkan tadi, itu tidak mengapa kerana anda bukannya lagi seorang penyulam yang mahir, tetapi anda baru berjinak-jinak dalam bidang sulaman. Itu tiada masalah. Janji anda perlu praktis dan praktis. Inilah hasilnya biku lompatan besar dan juga digabungkan dengan biku lompatan kecil yang dihasilkan oleh penyulam yang beginner. Sekiranya sulaman anda tidak kemas daripada ini, mungkin benangnya akan terkeluar, tu tak jadi masalah. Anda perlu praktiskan lagi. Mula-mula anda pastikan ia masuk dalam bingkai yang anda sulam dengan menggunakan teknik layangan tadi. Jadi anda perlu buat yang itu dulu. Kemudian anda praktiskan dahulu supaya ia sekata. Apa yang sekata? Teknik cincangnya yang sekata. Jadi inilah hasilnya. Memang tak kemas, tapi saya nak tunjukkan kepada anda hasil bagi seorang penyulam yang beginner. Okey, kita lihat kembali apa yang telah dibelajar dalam video kali ini. Pertamanya, biku alo sungai ataupun biku es. Yang keduanya, kita hasilkan pula biku berbentuk lompatan. Nampak ya? Itu adalah biku yang kedua. Dan yang ketiganya, biku lompatan juga, tapi kita gabungkan dengan lompatan yang kecil begini. Nampak Ia nak dekat sama tekniknya dengan yang kedua tadi. Cuma yang ketiga ini kita padukan dia dengan teknik sulaman cincang. Okey. Inilah ketiga-tiga biku asas yang anda boleh hasilkan sebagai seorang penyulam yang beginner. Okey, jika anda merasakan video kali ini amat berguna untuk anda, terutamanya bagi penyulam-penyulam yang beginner, sila subscribe dan juga tekan butang loceng untuk anda mengikuti video-video saya yang akan datang. Untuk itu, jumpa lagi bersama saya, Syahidah Ramli.